رسول سلام عليك يا حبيبي السلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل خدك ما رأينا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي السلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت سير وغالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا حال يا كريم الوالدين عوضك صوت المبرر وردنا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد أنت التاخير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تمر به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita sambung menggunakan kitab Intibati Ihya Ulumuddin, iaitu berkaitan dengan tajuk sifat-sifat yang diperlukan dalam pemilih sahabat. Jadi pengarang kitab ni mengambil dalil-dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata ulama berkaitan dengan ataupun kalam-kalam daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab ni menyatakan bagaimana sifat untuk kita memilih sahabat. Sementara itu Allah SWT menganjurkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Sementara itu Allah SWT menganjurkan untuk bersahabat dengan seseorang yang dihuraikan dalam firman-Nya, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Maknanya Islam ni lengkap tak lengkap, nak berkawan pun Allah beritahu dalam Al-Quran, iaitu bersahabatlah dengan seseorang yang bersahabatlah, dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku. Iaitu siapa dia? Iaitu orang yang kembali kepada, rujuk kepada tauhid dan amal-amal yang soleh. Walaupun dia tersesat, dia akan rujuk kembali. Itu orang taubat, orang baik ya, orang yang beramal soleh. Isi yang tersirat dan yang dapat difahami dari ayat-ayat di atas ialah merupakan larangan atau ancaman untuk orang fasik atau mereka yang bersahabat dengannya. Jadi orang fasik ni bukan kita nak bersahabat, kita tarik dia, boleh tarik dia supaya dia tinggalkan perkara-perkara yang fasik. Fasik ni orang yang berterusan melakukan maksiat, itu orang fasik. Dia bukan orang munafik, orang fasik. Dia bukan orang
Dia bukan orang yang kalau menduakan Allah ni kita panggil orang yang mensyirikkan Allah. Bukan. Dia bukan juga orang munafik, tapi dia orang yang fasik. Orang fasik ni orang yang terusan melakukan maksiat. Jadi larangan atau ancaman untuk orang yang fasik atau mereka yang bersahabat dengan orang-orang yang fasik. Alqamah pernah memberikan wasiat kepada puteranya dan ia berkata, wahai anakku, jikalau engkau merasa perlu untuk bersahabat dengan seseorang, maka pilihlah yang mempunyai sifat-sifat ini, iaitu jikalau engkau melayaninya, ia suka melindungimu. Ini sifat sahabat. Macam mana sahabat kita? Jika engkau bersahabat dengan dia akan merupakan hiasan bagi dirimu. Dan jikalau engkau dalam keadaan kekurangan nafkah, ia mencukupkan keperluanmu. Pilihlah seorang sahabat yang apabila engkau menghulurkan tanganmu untuk memberikan jasa baik atau membantumu atau bantuanmu, ia suka menerima dengan rasa terharu. Jikalau ia melihat kebaikan dari dirimu, ia suka menghitungnya dan dianggapnya sangat berguna. Sedangkan jikalau ia mengetahui keburukan dari dirimu, ia menutupnya. Sahabat, kalau ada kekurangan, ada aib dari kita, dia akan tutup aib itu. Bukan dia mewar-warkan, membuka aib. Itu bukan sahabat nama dia. Pilih sahabat yang jikalau engkau meminta sesuatu daripadanya, pasti ia beri. Jikalau engkau diam, ia menyapamu dahulu. Dan jikalau ada sesuatu kesukaran dan kesedihan yang menimpa dirimu, ia membantu dan meringankan serta menghiburmu. Sahabat ya. Sahabat, kalau Nabi bila sebut sahabat ni, bila sebut sahabat Nabi, maknanya mereka yang zaman Nabi, mereka ni beriman. Kemudian mereka ni pernah melihat Nabi, bersama dengan Nabi, pernah melihat Nabi, lepas tu beriman. Walaupun kanak-kanak pun tetap dia katakan mana sahabat Nabi, sahabat Nabi kan? Tapi kalau istilah kita ni sahabat, maknanya orang yang macam ni lah. Kalau kita ada kawan yang rapat, kalau kita ada aib, dia akan tutup. Kalau kita susah, dia bantu. Kalau minta sesuatu, dia beri bantuan. Kalau kita diam, dia menyapa dahulu apa masalah kita. Kalau kita dalam kesusahan, kesukaran, kesedihan, dia akan tanya. Kalau kita dalam kesempitan, dia akan meringankan. Itu sahabat. Kita sakit, dia datang tengok kan? Kita kadang-kadang masa zaman sekolah dia bersahabat. Dan tua ni tak sahabat, tak ada sahabat. Orang kata siapa sahabat yang dapat? Tak ada, saya memang anak-anak beranak saya kan? Tak ada sahabat. Kalau masa sekolah tu, bila dah pisah-pisah, tak adalah kata yang betul-betul kan? Tapi inilah sahabat dia. Pilihlah sahabat yang jika engkau berkata-kata, dia membenarkan ucapanmu dan selalu mempercayainya. Jika engkau menghadapi sesuatu persoalan yang berat, ia membantumu menghadapinya. Dan jika engkau berselisih faham dengannya, ia mengalah untuk kepentinganmu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, saudaramu yang sebenar-benarnya ialah orang yang ada di sampingmu. Ia suka menerjunkan dirinya sendiri dalam bahaya demi untuk kemanfaatanmu. Itulah sahabatmu yang jika engkau dalam keadaan bimbang, ia selalu menjelaskan yang sebenarnya kepadamu. Ia berkorban mencurahkan tenaga dan kekuatannya untuk dapat bersama denganmu. Abu Sulaiman Darami rahimahullah ta'ala berkata, jangan sekali-kali engkau bersahabat melainkan salah satu dari dua orang ini. Pertama, ialah orang yang dapat kau ajak bersahabat dalam urusan duniamu dengan jujur. Dan kedua, orang yang bila kau bersahabat dengannya,
engkau dapat menambahkan kemanfaatan dirimu untuk urusan akhiratmu. Jika engkau suka bersahabat dengan orang yang lain selain dua orang di atas itu, maka pastilah ia merupakan kedegilan dan kebodohan yang luar biasa besar. Pertama, ciri-ciri kata Abu Sulaiman Ad-Darimi rahimahullah ta'ala, dia kata pertama sekali, orang ni dapat kita bersahabat dengan dia dalam urusan dunia dengan jujur. Orang yang jujur dalam urusan dunia. Kedua, kita berkawan dengan dia ada manfaat kita yang membawa kita manfaat akhirat. Maknanya dia lah sahabat yang ingatkan kita kan? Lama tak nampak lah di masjid jemaah cerita kan? Kalau ada majlis ilmu, jom kita sama-sama naik kereta sekali majlis ilmu. Maknanya memberi manfaat kepada akhirat. Kalau selain daripada ini, dia kata pastilah merupakan kedegilan dan kebodohan yang luar biasa besarnya. Perlu diketahui sebagai penuntut bahawa jangan sekali-kali memilih seseorang yang sangat tamak kepada dunia, sebab bersahabat dengannya itu adalah umpama bermain dengan racun yang dapat membunuh diri, yang tidak mustahil akan ditelannya juga. Sebabnya demikian itu ialah kerana watak manusia itu suka meniru dan menyesuaikan dirinya dengan sesuatu yang sentiasa dilihat. Jadi sahabatnya, kita yang kalau kita berkawan dengan orang yang kaya-kaya, orang yang ada pangkat, orang yang ada kuasa, kita pun menganggap kita pun macam tu juga. Nanti kita pun takut terjerumus juga. Sembang pun sembang yang mestilah sembang yang high class. Kalau kita berkawan dengan orang yang soleh, orang kuat agama, kita pun akan cerita tentang agama. Sebab watak manusia ni suka meniru dan menyesuaikan diri dengan sesuatu yang sentiasa dilihatnya. Bahkan tabiat manusia itu meniru tabiat orang lain tanpa disedari oleh pemiliknya sendiri. Kita pun tak sedar dia tiru kita kan? Sebab tu kadang-kadang anak murid ni ikut guru dia. Kalau kita ada satu orang guru kita ni dia punya serupan dia style macam tu. Kadang-kadang anak murid ikut style guru dia kan? Guru dia pakai jubah style macam ni, kadang anak murid ikut guru dia style macam tu, jubah tu. Itu pun tengok tahu ni style ni mesti guru dia sekian-sekian kan? Kita meniru tanpa kadang-kadang orang yang kita tiru pun tak sedar. Oleh sebab itu, menjalinkan persahabatan dengan orang yang tamak kepada dunia menyebabkan hati kita menjadi tamak kepada dunia, dan sebaliknya menjalinkan persahabatan dengan seorang yang zuhud terhadap dunia akan menyebabkan zuhudnya hati kita. Maka itu dimakruhkan merapati para pencari dan pencinta dunia, dan dituntut merapati bersahabat dengan para alim ulama dan para ahli hikmah dan bijaksana. Makruh berkawan dengan para pencari dan pencinta dunia. Dituntut kita merapati orang-orang yang para alim ulama dan para ahli hikmah dan orang soleh, orang bijaksana. Luqman pernah memberi nasihat pada puteranya dan berkata, "Hai anakku, duduklah rapat-rapat dengan para alim ulama. Eratkanlah dirimu dengan kedua lututnya, sebab hati nurani itu hidup dengan adanya hikmah, sebagaimana hidupnya bumi yang mati disebabkan hujan yang lebat." Patut orang ada setengah macam saya sendirilah, sahabat-sahabat saya kan, kalau ada ulama-ulama turun, habib-habib turun
Ada satu orang kawan tadi, memang dia ada. Dia memang cari peluang kan, dapat bergambar, dapat bersalam. Orang tu majlis kat sini dia ada, majlis kat sini dia ada, bawa anak-anak, dapat makan sekali, cium tangan, apa semua. Inilah dipesankan oleh Luqmanul Hakim. Hai anakku, duduk rapat-rapat dengan para alim ulama. Duduk rapat-rapat dengan para alim ulama. Kita ni kadang-kadang segan. Segan kita merasa diri kita lama, kita nak rapat dengan diri kita, siapa ke? Tapi kita ambil peluang. Eratkanlah dirimu dengan kedua lututnya. Ini rapat ni, lutut bertemu lutut. Sebab hati nurani itu hidup dengan adanya hikmah, sebagaimana hidupnya bumi yang mati disebabkan hujan yang lebat. Kan kita berkawan dengan orang alim ni, kita berkawan dengan dia, kita tengok muka dia pun dah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Ini berkaitan dengan ciri-ciri untuk kita memilih sahabat. Dan apabila kita lupa, dia ingatkan. WhatsApp, personal WhatsApp kan. Jangan lupa malam ni ada kuliah, datang ya. Sahabat mengingatkan ya. So, sama-sama lah kita poso lah dengan dia mengingatkan kita. Seterusnya, hak-hak persaudaraan dan persahabatan. Ketahuilah bahawa saudaramu itu mempunyai berbagai hak yang perlu engkau patuhi. Kita ni orang Islam, banyak hak dia. Hak sesama Islam ni kan, itu hak sesama Islam, hak sesama jiran, semua ada hak, kena jaga. Hak dalam persaudaraan pun ada. Kalau dalam jiran kita ada yang satu hak, dua hak, tiga hak. Kita berjiran, hidup berjiran kan? Kalau kita berjiran dengan adik-beradik kita, macam Rembau ni dia ramai jiran dengan saudara mara, adik-beradik, sebab tanah yang sama kadang kan, macam-macam. Ni kau lain. Dia ada tiga hak. Kalau dia berjiran dengan adik-beradik, saudara mara ni, pertama, dia kena jaga hak sebagai seorang Islam. Kedua, dia kena jaga hak sebagai seorang jiran. Ketiga, dia kena jaga hak sebagai saudara, adik-beradik. Kalau dia berjiran dengan, bukan saudara mara lah, bukan adik-beradik, kita berjiran tanah lot kan, sebelah tu tak kena mengena. Dia orang Padah tuan-tuan, kawan Rembau, bukan daripada bin yang sama. Dia tetap ada dua hak. Pertama, kita kena jaga dia tu sebagai hak seorang Islam. Yang kedua, hak sebagai seorang jiran. Kita beli rumah pula, duduk sebelah rumah Cina pula kan, sebelah rumah Iban. Mari kita berjiran dengan dia. Ada satu hak sebagai seorang jiran, kena jaga. Bukan kita kata jiran saya tu orang Islam, malah layan beli kan kucing saya berak pun letak dia orang Islam. Dia ada hak sebagai seorang jiran. Kalau dia orang Islam, hak sebagai orang jiran dan hak sebagai seorang Islam, kena jaga. Kalau dia saudara mara kita pula, hak sebagai jiran kena jaga, hak sebagai saudara mara pun kena jaga, hak sebagai orang Islam pun kena jaga. Jadi hak-hak tu kita kena faham. Hak sebagai sesama Islam pun banyak lagi hak. Kalau dia sakit, kita ziarah kan. Kalau dia jemput kita kena datang, kenui contohnya. Kalau dia beri salam, kita kena jawab. Itu hak sesama Islam. Kalau dia bersin, dia ucap Alhamdulillah, kita kena jawab Alhamdulillah. Kemudian hak sebagai hak persaudaraan dan persahabatan. Pertama, hak dalam harta. Kedua, hak dalam memberikan pertolongan dengan tenaga dan lain-lain. Hak dalam lidah dan hati, cara berdiam hati ni. Hak dalam lidah dengan ucapan. Hak memberi pengampunan. Hak dalam doa. Hak dalam memenuhi kecintaan dan keikhlasan.
Yang ke-8 hak memberi keringanan, tidak membebankan atau paksaan. Jumlah semuanya ada 8 hak untuk memperjelaskan. Untuk penjelasannya perlu diurai, saya terbenci satu-satu. Ni hak persaudaraan dan hak persahabatan. Dalam hak dalam harta, dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul ahawaini mislul yadaini taghsila ihdahuma ukhra. Perumpamaan dua orang yang bersaudara adalah seperti dua tangan. Yang satu membersihkan yang lain. Dua tangan, bersihkan tangan. Kalau satu ni macam kurang sikit. Pas tangan kalau yang ni, ni dia tolong ni, yang ni tolong bersihkan ni. Kalau satu pun tak, kalau tangan satu kan, minyak-minyak tu susah nak hilang. Jadi bila dua tangan ni nak tolong. Nabi kata umpama dua orang yang bersaudara ni adalah seperti dua tangan, yang mana satu membersihkan tangan ni membersihkan tangan salib. Amat tepat sekali perumpamaan itu. Masya Allah, ni perumpamaan bagi Nabi SAW. Sebab memang keduanya itu dapat saling bantu-membantu dalam menunaikan tujuannya. Demikian pula hanya dua orang saudara yang bersahabat. Sebab kesempurnaan persaudaraan itu menjelma secara baik dan harmoni apabila masing-masing pihak berjalan seiringan untuk menuju satu maksud dan tujuan. Jadi dari satu sudut keduanya adalah seperti seorang. Tujuan sama. Tujuan utama ialah mereka berdua perlu memberikan sahamnya secara bersama-sama, baik dalam keadaan suka dan duka, gembira dan sengsara. Juga mengenai perkongsian berkaitan persoalan hari ini dan yang akan datang. Sementara itu mereka mesti menghilangkan sikap ingin mendapat keistimewaan atau ingin menang. Dia sama-sama, tak ada nak menang. Ini nak lebih. Sebab tu dalam hadis 7 golongan yang Nabi kata dapat naungan di padang mahsyar, antaranya termasuklah dua orang ni yang bersahabat. Dia bertemu kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah. Maknanya dalam bab sahabat, niat kerana Allah. Kita pergi rumah dia pun ziarah dia kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kita jumpa dia kat surau kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi orang macam ni dapat termasuk di kalangan 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar nanti. Perihal bantu-membantu dalam soal kewangan dalam erti persaudaraan itu ada 3 peringkat, iaitu pertama, sekurang-kurangnya ialah supaya sahabat itu kau layani seolah-olah sebagai pembantu. Lebih dahulu penuhilah keperluanmu dengan hartamu, dan apabila ia mempunyai keperluan sedangkan kau masih memiliki lebihan harta dan keperluanmu sudah mencukupi, maka hendaklah kau berikan kepadanya dan segera menghulurkan tangan dan jasa baikmu. Jangan sekali-kali menunggu sehingga ia memintanya daripadamu. Sebab jikalau ia meminta, maka itu menunjukkan tanda kurangnya perhatianmu terhadapnya dalam urusan hak persaudaraan. Kita yang tanya, ada perempuan boleh bantu kan? Kedua ialah adalah sahabatmu itu kau layani sebagaimana kau melayani dirimu sendiri. Oleh sebab itu engkau mesti rela untuk berkongsi dengan sahabatmu itu dalam seluruh hartamu dan seolah-olah dia juga memilikinya. Engkau juga merelakan tempat tinggalmu untuk ditempatkan olehnya, sehingga dengan demikian akan jelaslah bukti bahawa engkau rela untuk memberikan sebahagian harta milikmu kepadanya. Ini tinggi peringkat sahabat macam ni. Sebagaimana zaman Nabi SAW, iaitu bagaimana penduduk Madinah, kaum yang disebut sebagai Ansar kan, membantu sahabat-sahabat Muhajirin daripada Mekah. Ini sampai tahap bagi harta. Ada kebun lebih, bagi kebun sahabat. Contoh
yang paling baik ialah contoh baginda Nabi SAW dalam bab sahabat. Nabi inilah contoh kita yang terbaik. Ambil contoh Nabi, contoh para sahabat. Orang sahabat-sahabat daripada Mekah, para muhajirin ni yang berhijrah ni, bukan bawa apa kan? Tak ada rumah, mereka bagikan rumah. Ada yang bagi isteri lagi, ceraikan isteri, bagi untuk sahabat muhajirin. Itu hebat. Kita tak sampai dalam tahap macam tu. Peringkat ketiga ini ialah peringkat ketiga dan inilah yang tertinggi, iaitu kau lebih mengutamakan kepentingannya di antara kepentinganmu sendiri. Engkau mendahulukan pribadinya di atas pribadimu. Inilah peringkat yang benar, ikhlas dalam persahabatan. Inilah puncak dari peringkat golongan yang saling cinta mencintai. Peringkat yang tertinggi dari puncak ini ialah mengalahkan diri sendiri dengan mengorbankan tenaga dan jiwa apabila diperlukan. Tiga cara di atas merupakan peringkat persahabatan yang hakiki. Oleh kerana itu, apabila engkau merasa dirimu masih belum termasuk dalam salah satu peringkat di atas dalam hubunganmu dengan sahabatmu, sebenarnya tali dan ikatan persahabatan itu masih belum lagi meresap dalam jiwa dan hati. Itu hanyalah persahabatan luar sahaja. Macam kita ni biasanya tak sampai tahap macam ni. Persahabatan luar lah, sahabat ajak ngeteh lah kan. Secara zahir belum sampai. Kalau kita belum sampai tahap macam ni, mana kita ada sahabat, tapi sahabat kita tu, kita ada siapa yang sahabat baik kita adalah seorang. Tapi tahap dia macam ni, tahap macam tu lah. Kadang saya boring seorang-seorang, boring kan, telefon, mau teman lah ngeteh, boleh jom on gitu kan. Itu baru sangat zahir lah. Bahkan itu hanyalah sebagai suatu cara pergaulan yang rasmi saja dan tidak ada kesannya kepada akal dan agama. Maimun bin Mahran berkata, barang siapa ingin memperoleh sahabat tetapi ia tidak mahu memberikan keutamaan dan jasa baiknya, maka baiklah ia bersahabat dengan ahli kubur yang sudah mati sahaja. Pernah diceritakan bahawa Atabah Al-Ghulab rahimahullah ta'ala datang ke rumah seseorang yang sudah dianggap sebagai sahabat yang baik. Ia berkata kepada sahabatnya, saya memerlukan wang sebanyak 4,000 dirham. 4,000 dirham, 4,000 duit perak. Kalau dinar, duit emas, duit perak. Dia minta 4,000. Sahabatnya berkata, ambil sahaja 2,000. Ia menolak dan berkata, saudara ini lebih mementingkan dunia melebihi kecintaan kepada Allah. Adakah saudara tidak malu bahawa saudara mengaku mencintai sahabat kerana Allah, tetapi melakukan demikian itu? Kawan itu dah bagi, minta 4,000 dirham. Dia kata ambillah 2,000. Dia menolak dan berkata, saudara ini mementingkan dunia melebihi kecintaan kepada Allah. Sebab apa? Kata bersahabat kerana Allah, tetapi melakukan yang demikian. Mengenai peringkat yang tertinggi dalam hubungan persahabatan itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menggambarkan akhlak kaum muslimin. Firman Allah, wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka, dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepadanya. Maksudnya ialah bahawa mereka itu semuanya berkongsi dalam persoalan harta. Tidaklah seseorang di antara mereka yang melarang yang lainnya daripada menggunakan kenderaannya ataupun apa sahaja yang menjadi miliknya. Malahan di antara mereka itu ada yang tidak suka bersahabat dengan orang yang berkata, ini selipar saya. Sebab dengan kata-kata demikian itu berarti mementingkan miliknya dengan kata-kata ku tadi. Maknanya ni dan punya ni, itu dia tak ni lagi. Dia sampai tahap pakailah, nak pakai.
Ada pula di antara orang-orang salaf dahulu yang memerdekakan hamba sahaya apabila dia diberitahu bahawa ada seorang saudaranya datang lalu mengambil hartanya di waktu dia tidak ada di rumah, dan harta itu adalah untuk kepentingan saudaranya yang datang itu. Orang tadi memerdekakan hambanya kerana sangat gembira mendengar berita saudara atau sahabatnya tadi, serta menunjukkan keikhlasan hatinya kepada saudara atau sahabatnya, seolah-olah ia mengambil miliknya sendiri. Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seseorang, sekiranya ada seseorang yang memasukkan tangannya dalam saku bajumu, lalu dia mengambil apa sahaja yang diingini olehnya tanpa izin dari engkau, adakah perkara yang demikian itu engkau benarkan? Orang itu menjawab, tentu tidak saya benarkan. Zainul Abidin lalu berkata, kalau demikian kamu belum dapat disebut saudara. Oh, Masya Allah. Mana kalau sampai tahap persahabatan tu dah macam saudara sendiri, sehingga kan kalau dalam poket kita diselup ambil kan, boleh kalau dia ambil boleh kita terima. Ambil lah, tak kisah. Ni memang saudara saya ni, sahabat saya ni, sahabat sehidup semati. Macam tu sekali. Oh, tak adalah kita macam ni kan. Kalau demikian, kita kawan dengan dia dah lama daripada kecil kan? Tiba-tiba main ambil je, marah kita. Kalau demikian, kamu belum dapat disebut saudara. Ini yang dimaksudkan bersahabat dunia akhirat kerana Allah. Abdullah bin Umar bercerita, ada seorang sahabat Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dari sahabatnya berupa satu kepala kambing. Tetapi ia menolaknya sambil berkata, ada saudaraku si anu tu yang lebih memerlukan daripadaku, maka baiklah diberikan kepadanya sahaja. Dapat kepala kambing, ni ada saudaraku lagi perlu lagi. Sehingga kan ini ambil contoh kisah sahabat zaman Nabi SAW dalam peperangan. Ada sahabat yang lain dah sakit, dah nazak kerana sebab memerlukan air, tetapi oleh kerana masing-masing pun dalam keadaan sakit juga, air itu ada sikit kan? Air itu ada sikit. Bila nak bagi kepada satu orang sahabat ni, suruh minum air sebab dia memerlukan air, dia tolak. Dia kata apa? Bagi yang sana, dia lebih memerlukan lagi. Pergi sana, tolak juga. Tolak ke sini, tolak ke sini, tolak ke sini, sampai ke yang pertama dah meninggal lah kan? Pergi ke sana balik, meninggal lah juga. Sebab apa? Macam tu sekali ya kan? Dia lebih pentingkan orang lain daripada, pentingkan sahabat yang lain daripada diri dia sendiri. Macam ni lah kambing kan, bagi kepala kambing, bagi saudara saya dia lebih memerlukan. Tak adalah kita jauh lah. Kita ni kadang-kadang lebih okap kan? Okap, orang bagi dia ada lebih lagi nak, boleh. Orang bagi berat 2 beg, sepatutnya sebeg kan? Boleh. Tak kisah dia, kita ni kira tolak kayu dengan batu dia, kita kan. Ini cerita sahabat macam mana kepala kambing tu dia nak tolak bagi orang ni, dia lebih memerlukan. Abu Sulaim Darami berkata, andai kata seluruh isi dunia ini adalah milikku, kemudian dapat saya masukkan seluruhnya ke dalam mulut saudaraku, pastilah semuanya itu akan kuserahkan padanya. Selain itu, ada pula pendapat bahawa bertindak membelanjakan harta kepada saudara atau sahabat adalah lebih utama daripada bersedekah kepada kaum fakir miskin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, 20 dirham yang saya berikan kepada saudaraku yang seagama adalah lebih saya senangi daripada saya bersedekah 100 dirham kepada kaum fakir miskin. Ini sebenarnya sebab tu kalau kita nak sedekah, kita ada ahli keluarga kita, saudara mara kita, adik-beradik kita yang susah kan? Kita orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Contoh kan, kita ni orang yang banyak emas, contoh kan,
Kita kira-kira, mas kita banyak, lebih kurang dekat 500 gram. Jadi huruf ni 9 ni 200 gram. Maknanya kena bayar zakat, kan? Lebih daripada 200 gram tu. Jadi kita pun kira-kira, lebih kurang kat 2,000 nak kena bayar zakat. Kita pun mana nak bagi duit ni? Carilah adik-beradik dulu yang, kan? Cari adik-beradik dulu. Kerana kata Sayyidina Ali, 20,000 dirham, 20 dirham yang saya berikan kepada saudaraku yang seagama, lebih afdal ni yang adik-beradik ya, yang lebih dekat pada kita tu, lebih saya senangi daripada saya bersedekah 100 dirham kepada kaum fakir miskin. Kalau adik-beradik kita tu dia berhak, kita bagi dia tu lebih afdal. Termasuk dalam kemudian persaudaraan dan persahabatan ialah sentiasa mendapat kebenaran makan di rumah kawan-kawannya, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh sebahagian besar orang-orang salaf. Dalam perkara ini Allah SWT berfirman dalam sebuah ayat yang antaranya menyebut bahawa tiada menjadi kesalahan makan di rumah sendiri, rumah ayah atau ibu, rumah saudara lelaki atau perempuan, ayah saudara atau ibu saudara yang baik, ibu saudara baik yang dari sebelah ayah atau sebelah ibu. Akhirnya ditekankan pula au ma malaktum mafatihahu au sadiqikum, artinya atau di rumah yang kamu kuasai kuncinya, atau di rumah sahabat kamu. Maksudnya rumah yang kuncinya ada dalam tanganmu, sebab ada suatu kelaziman bahawa seseorang itu memberikan kunci rumahnya pada kawannya atau saudaranya dan urusan sepenuhnya diserahkan kepada orang yang diamanahkan tadi. Mula-mula para sahabat Nabi SAW itu merasa tidak selesa untuk makan di rumah sahabatnya, sebab dalam rangka mematuhi sifat takwa, sehingga ayat ini turun. Lalu lenyaplah anggapan yang demikian, kerana telah ada izin bahawa mereka mempunyai kebenaran untuk makan di tempat saudara-saudara atau kawan-kawan. Di rumah makan rumah sahabat. Kita tak sampai tahap macam tu lah. Malu lah makan rumah kawan kita. Kemudian yang kedua, hak dalam memberikan pertolongan dengan tenaga dan lain-lain. Wallahu a'lam. Jadi dalam hak persaudaraan dan persahabatan ni, dalam hak dalam harta ni, sampai macam tu sekali ya, kan? Persahabat ni sampaikan kalau dia kurang, kita yang bagi, kita pula yang support. Sampaikan makan rumah dia pun tak ada masalah, tapi jelah kita tak sampai rasa tahap macam tu. Sebab kita ni mungkin sahabat kita tu, yang disebut tadi sahabat secara luaran je lah, tak sampai sahabat jiwa dan raga ni. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.